Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu versus PDRM, yang mana keputusan berakhir dengan keputusan seri 0-0. Pada perlawanan ini, secara jujurnya perlawanan sedikit membosankan dipamerkan oleh pasukan Terengganu, manakala untuk pasukan PDRM pula corak serangan yang direct dan juga bermain secara simple football. Mereka berjaya untuk menghasilkan gerakan-gerakan serangan yang berbahaya ke arah gawang pasukan Terengganu dan memaksa beberapa kali barisan pertahanan dan juga goalkeeper Suhaimi Husin untuk menafikan beberapa percubaan berbahaya daripada pemain-pemain serangan mereka seperti Marcus Aquale, Nabil Lapti dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara positif yang kita boleh ceritakan tentang pasukan Terengganu? Perkara positif yang kita boleh ceritakan tentang pasukan Terengganu, yang pertama adalah kehebatan goalkeeper mereka iaitu Suhaimi, yang mana Suhaimi berjaya untuk menafikan beberapa percubaan yang dilakukan oleh pemain-pemain PDRM untuk tidak membiarkan gawang beliau dibolosi. Dan untuk pertahanan pun kita boleh puji, terutamanya daripada segi Syarul Nizam yang berjaya untuk membuat tackling last minute ke atas Amirul Wa'i, pemain PDRM, untuk menafikan Amirul Wa'i daripada melakukan percubaan ke arah gawang Terengganu. Jadi daripada segi sudut positifnya, sebenarnya dalam corak permainan pasukan Terengganu itu sahaja yang boleh dikatakan agak positif pada perlawanan semalam in term of defending, bagaimana mereka bertahan. Dan untuk pemain tengah seperti Nurilo pada perlawanan semalam, boleh saya katakan dalam 10 minit yang pertama boleh dikatakan Nurilo agak sedap ataupun agak menunjukkan performan yang baik. Tetapi selepas itu kita boleh nampaklah yang bahagian tengah pasukan Terengganu sedikit mengalami penurunan daripada performan dalam 10 minit yang terawal. Mereka dah gagal untuk dominate bahagian tengah dan berlakunya sedikit kecelaruan di antara posisi yang cuba dimainkan oleh pasukan Terengganu di antara Engku Nur Syakir dan juga Nurilo. Sebab apa? Sebab kalau di atas kertas Nurilo diletakkan sebagai pemain number 8 ataupun lebih kepada central midfield, dan Engku Syakir diletakkan pemain nombor 10 ataupun attacking midfielder. Tetapi pada hakikatnya kalau kita tahu, Nurilo sebenarnya adalah pemain nombor 10. Jadi dekat sini berlakunya sedikit kecelaruan, yang mana kalau kita lihat dalam fasa build-up, ada kalanya Engku Nur Syakir dan juga Nurilo akan drop lebih deeper untuk collect bola daripada bahagian bawah, yang menyebabkan di zon 14 ataupun di area yang lebih tinggi di kawasan tengah tidak ada orang yang boleh membentuk link up dengan Adisak. Dan ada kalanya Nurilo ataupun Engku Nur Syakir mereka berada di situasi yang terlalu tinggi di kawasan center ataupun half space, yang menyebabkan Habib Harun tak ada support untuk progress the ball di kawasan middle third. Jadi benda tu menjadi permasalahan kepada Terengganu di kawasan tengah. Jadi itu benda yang kita cerita tentang positif side lah. Jadi marilah kita cerita tentang apa yang sebenarnya boleh dibaiki oleh pasukan Terengganu dalam perlawanan-perlawanan yang akan datang. Apakah masalah yang crucial ataupun masalah yang kritikal untuk pasukan Terengganu? Sebenarnya untuk defend dan goalkeeper Terengganu tak ada masalah, sebab mereka ada pertahanan dan juga goalkeeper yang dah solid. Cumanya permasalahan Terengganu pada musim ni, macam saya cakap tadi, yang pertama tadi adalah di bahagian midfield. Kalau kita lihat daripada segi ball progression pasukan Terengganu di kawasan tengah, yang menjadi masalah dalam fasa build up adalah mereka meletakkan Habib Harun secara pivot. Tetapi daripada kesesuaian taktikal daripada Coach Tommy, iaitu Nurilo dan juga Engku Syakir, mereka masih lagi mencari keserasian dan juga kesefahaman di antara satu sama lain, siapa yang perlu berada di atas dan siapa yang perlu berada di zone untuk di number 8 untuk backup kepada Habib Harun bagi melakukan ball progression di kawasan tengah ketika fasa build up. Dan dalam fasa bertahan juga, ataupun ketika pasukan Terengganu berada di out of position, ketika mereka kehilangan bola ataupun pasukan PDRM memegang bola, kita boleh nampak yang pasukan Terengganu juga menghadapi masalah dalam menghadapi defensive duty, yang mana apabila berlakunya corak counter attack ataupun corak
serangan yang dilakukan oleh PDRM. Habib Harun seorang sahaja yang melakukan defensive duty di bahagian tengah tanpa ada bantuan daripada Engku ataupun daripada Nurilo untuk drop lebih deeper bagi membantu Habib Harun dalam melakukan defensive duty. Jadi disebabkan itulah kita boleh nampak kelumpungan yang sangat-sangat ketara di bahagian tengah pasukan Terengganu apabila mereka tiada keserasian dan juga kesefahaman dalam pembentukan ataupun struktur ketika mereka menyerang dan juga ketika mereka bertahan. Dan disebabkan itu juga kita boleh nampak Terengganu agak teragak-ragak untuk menyerang. Sebab apa? Sebab sekiranya Nurilo dan Engku Syakir membuat satu kedudukan di dalam padang dengan kedudukan yang lebih ofensif ataupun lebih tinggi di kawasan pihak lawan, maka Habib Harun pun dia akan naik untuk join the attack. Tetapi apabila Habib Harun join the attack, maka kelumpungan di bahagian tengah ataupun ruang-ruang kosong yang berada di bahagian belakang ni akan mudah terdedah bagi melakukan situation counter attack untuk PDRM. Jadi di situ kita boleh nampaklah yang mana balancing ataupun kestabilan di bahagian tengah tu agak sedikit kurang dalam perlawanan ni in term of orang kata positioning dan juga ketika mereka menyerang dan juga bertahan. Jadi struktur ni sebenarnya adalah disebabkan kecelaruan di antara pemain dua attacking midfielder dan seorang single pivot sahaja. Jadi ini yang perlu diperbaiki oleh pasukan Terengganu di bahagian tengah. Sekiranya mereka boleh fix distinct ataupun perkara-perkara ni, mungkin mereka boleh ada lagi salah satu corak permainan yang lebih kreatif dan lebih ofensif untuk berada di bahagian hadapan. Itu yang pertama tentang kekurangan. Yang kedua, kalau kita lihat tentang corak pasukan Terengganu adalah di bahagian winger, iaitu bahagian winger mereka di bahagian kanan untuk game ni. Hakim Hassan memang tak beberapa nak hidup dan mengalami kesukaran untuk melakukan penetration run dan juga untuk melepasi kawasan wide area pasukan PDRM. Sebab kita tahu PDRM adalah satu pasukan bermain bertahan yang compact. So untuk game ni memang Hakim Hassan agak sukar untuk buat something. Dan untuk bahagian kiri, iaitu Sony Norde. Untuk Sony Norde, apa yang perlu kita faham, gameplay dia agak terlalu solo dan individual. Kalau tengok dalam video saya yang lepas-lepas, memang saya banyak komplain lah tentang Sony Norde, yang mana dia gagal untuk sesuaikan diri dia untuk bermain dalam team play. Bermaksud apabila dia dapat bola, dia banyak menggerakkan bola secara solo, dan daripada segi dia punya decision making untuk perkara yang lah, maksud dia untuk dia release the ball, untuk dia crossing ataupun untuk dia shoot dan sebagainya, kan, dia lambat untuk buat decision making tersebut, yang menyebabkan banyak gerakan-gerakan dia senang dipintas ataupun dihalang oleh pertahanan. So senang untuk pertahanan recover dan juga rampas bola pada dia. So benda ni agak kritikal lah, sebab kita tahu Sony Norde ada individual skill yang bagus, teknik yang bagus, tetapi Coach Tommy dia tak pandai untuk utilize potential yang ada pada Sony Norde untuk turn ataupun tukar Sony Norde ni jadi seorang player yang lebih bersesuaian jadi assister ataupun sebagai seorang yang assist kepada bahagian hadapan ataupun link up player. Sebab apa? Sebab apabila dia dapat bola, dia suka buat larian masuk ke final third ataupun ke dalam D-box pasukan lawan, tetapi in term of orang kata apa, outcome dia tu tak beberapa bagus. And so bila dia dah sampai kat D-box ataupun dia dah masuk kat wide area punya kawasan masuk final third, dia lambat untuk buat release ball. Sepatutnya dia boleh crossing, dia tak crossing, decision making dia kurang. So sepatutnya Coach Tommy dah boleh tune in untuk Sony Norde jadi player yang lebih better di bahagian kiri untuk link up dengan pemain di bahagian hadapan. Kalau boleh tune Sony Norde untuk jadi assister, dia akan jadi the best winger yang ada dalam Liga Super, sebab dia ada kemampuan dan ability nak buat macam tu, kan. Tapi Sony Norde tak diguna pakai sebegitu, selebihnya dia lebih kepada individual skill. Dan yang seterusnya, kalau kita lihat untuk Terengganu, mereka punya attacking iaitu Adisak ataupun Ivan Mahmud. Kedua-dua player ni memang tak mencapai piawaian yang ditetapkan dalam Liga Super. Ya, Adisak dia kurang dapat support. Kalau dia dapat support pun bagus, tapi dia tak ada support yang kreatif untuk bagi bola kat dia. Begitu juga dengan Ivan Mahmud, dia bukannya tahap Liga Super. So benda tu menjadi masalah kepada kedua-dua player ni. Dan sebab apa? Sebab Terengganu tak ada striker yang betul-betul suit dengan taktikal yang ingin diterapkan lah. So benda tu pun menjadi masalah lah, kan. Jadi secara keseluruhannya memang Terengganu season ni memang agak haru biru lah, orang kata agak tak konsisten. Disebabkan itulah mereka kadang-kadang boleh menang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang result tu kita tak expect dia dapat, kadang-kadang macam tu lah. So banyak benda yang sebenarnya Terengganu perlu perbaiki. Ada squad depth tapi dia pinjam kat
tim lain for semua ni. So decision yang dibuat oleh pasukan Terengganu season ni agak weird lah, agak pelik kan. Jadi overall banyak benda lagi Terengganu kena baiki kan. Tapi defense dengan keeper tak ada masalah bagi saya. Cumanya midfield dengan striker serta winger mereka perlu untuk lebih efektif dan perlu lebih kreatif, lebih bagus dari segi execution untuk mereka score the goal lah. Untuk pasukan PJRM, untuk game ni seriously mereka bermain dengan simple football. Mereka tunggu pemain buat larian, mereka buka game, mereka passing, mereka switch play, mereka bermain dengan true passing. Combination play yang mereka lakukan hanya melibatkan Bruno dan juga Nabil Abdi pun dah boleh create untuk mereka cipta ruang ataupun cipta peluang untuk mereka menjaringkan gol kan. Tapi in term of clinical dan juga execution, boleh dikatakan mereka agak kurang clinical lah. Bagaimana mereka nak execute, mereka perlu perbaiki daripada segi finishing drill mereka. Sebab itulah yang menjadi penghalang bagi pasukan PJRM. In term of simple football, ball possession yang mereka main secara direct semua tu tak ada masalah sebab mereka dah buat dengan baik kan. Cumanya untuk score the goal mereka perlukan seorang goal scorer yang ada finishing yang bagus lah. Untuk defense, obviously defense memang padu daripada segi set pieces. James Okoso boleh intercept, corner boleh block, semua bagus dan defense tak ada masalah. And mereka jaga ketat tight marking Adisak. Lepas tu Fadil Awad sebagai defensive midfielder berjaya neutralisekan bahagian tengah pasukan Terengganu. That is a good thing. Memang PDRM as a defending team mereka sangat compact, marking yang bagus, mereka tak bagi ruang. So disebabkan itulah mereka antara tim underdog yang boleh buat something dalam Liga Super dan boleh buat kejutan sebab mereka punya defending memang solid. Cumanya mereka mengharapkan kepada counter attack ataupun simple football direct mereka tu untuk score the goal. Jadi di finishing ataupun the final third je kena buat kerja lagi. Jadi strike force pasukan PTRM ni kena kuatkan kerja lah untuk score the goal. Sebab defend, goalkeeper dah bagus, strike force pula kena bagus. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.